Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amin Syahir bin Salawi dari Kelas 4 Ekonomi ingin membentangkan hasil kajian kes saya yang bertemakan kesan kemerdekaan terhadap negara. Pendahuluan. Tajuk kes kajian saya ialah pemasyuran kemerdekaan yang bertemakan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Pernyataan masalah bagi kajian kes ini ialah mengkaji kesahihan terhadap kenyataan yang menyatakan bahawa politik, ekonomi dan sosial di tanah Melayu memberi kesan positif terhadap negara selepas mencapai kemerdekaan. Objektif kajian saya ialah yang pertama, menguraikan kesan kemerdekaan terhadap tanah Melayu dari segi politik dan peringkat antarabangsa. Yang kedua, mengetahui perkembangan sektor ekonomi selepas kemerdekaan. Dan yang ketiga ialah menerangkan tentang pencapaian kerajaan dalam sektor sosial selepas kemerdekaan. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kaedah kajian yang diguna pakai dalam kes kajian saya ialah kaedah media. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat yang lebih sahih berkaitan dengan tema kajian. Yang kedua, kaedah perpustakaan. Menggunakan bahan bacaan seperti buku teks sejarah tingkatan 4, tesis dan jurnal untuk menyelidiki lebih banyak tentang perkembangan negara. Dan yang akhir sekali ialah kaedah soal selidik. Saya mengadakan beberapa soal selidik untuk mengetahui tentang kesan kemerdekaan terhadap negara. Saya mengadakan beberapa soal selidik kepada penduduk kampung berdekatan. Dapatan kajian. Berikut merupakan hasil dapatan kajian yang didapati selepas kajian kes dijalankan. Yang pertama, kesan kemerdekaan terhadap tanah Melayu dari segi politik. Demokrasi berparlimen. Kerajaan Tanah Melayu mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang mana rakyat mempunyai kuasa dalam memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Hasil kemerdekaan yang dicapai membolehkan parlimen berkuasa dalam menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Cabaran kerajaan persekutuan. Cabaran yang dihadapi ialah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, khususnya dalam bidang keselamatan dan pertahanan. Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak Husin memberikan komitmen yang tinggi bagi melaksanakan penggantian ini secara berperingkat. Dapatan kajian yang kedua ialah kesan kemerdekaan terhadap tanah Melayu dari segi peringkat antarabangsa. Menganggotai Commonwealth. Bermanfaat untuk merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli. Berperanan sebagai medan untuk negara kita memamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Pertahanan negara. Tunku Abdul Rahman mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan negara Commonwealth untuk pembentukan kerjasama pertahanan. Negara memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defence Agreement AMDA pada tahun 1997 kerana masih belum mempunyai kekuatan pertahanan. Iktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangannya pada 17 September 1997 dan merupakan anggota PBB yang ke-82. Negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Dapatan kajian yang ketiga ialah perkembangan sektor ekonomi selepas kemerdekaan. Sektor ekonomi selepas kemerdekaan terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, dasar pecah perintah. Faktor wujudnya dasar pecah perintah adalah untuk mengekalkan penduduk pribumi di kampung bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian. Pelaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeroka perpaduan masyarakat di tanah Melayu. Setelah peristiwa 13 Disember 1969, kerajaan telah merangkakan satu dasar bersepadu, iaitu Dasar Ekonomi Baharu DEB. Yang kedua, Dasar Ekonomi Baharu DEB. Matlamat utama DEB ialah untuk mencapai perpaduan negara melalui dua strategi, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula struktur masyarakat Malaysia. Kesan DEB dapat merapatkan jurang pendapatan dan mengurangkan perbezaan ekonomi antara kaum. Selain itu, dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan dan pada masa yang sama cuba mewujudkan keseimbangan antara kaum. Yang ketiga, dasar awam pertanian. Beberapa badan yang bertanggungjawab untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar tanah telah diwujudkan seperti Felda, Velcra dan MARA. Dan yang keempat ialah dasar penswastaan. Pelaksanaan dasar penswastaan pada tahun 1983. Kerajaan memindahkan kuasa, kepentingan, perkhidmatan, peleburan dan perusahaan kepada pihak swasta dan bumi putra supaya lebih berpeluang untuk terlibat dalam sektor perindustrian. Kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas di Unit Perancang Ekonomi EPU bagi menyediakan garis panduan bagi penswastaan. Antara alasan dasar ini diperkenalkan adalah untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Selain itu, bagi meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan menambah produktif. Akhir sekali, bagi mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam dan membantu mencapai matlamat DEB. Antara institusi yang diswastakan ialah TM Berhad, TMB, KTM, Bernas, MAS, Perbadanan Kapalan Antarabangsa Malaysia Berhad MISC, Terminal Kontena Pelabuhan Kelang dan Projek Lebuh Raya Utara Selatan PLUS.
Jabatan kerajaan yang terakhir ialah pencapaian kerajaan dalam sektor sosial selepas kemerdekaan. Sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan memberikan banyak tumpuan dalam pembangunan sosial seperti pendidikan, kedudukan bahasa Melayu, kesihatan dan kemudahan sosial. Pertama, pendidikan. Kerajaan mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 yang lalu. Kedua, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan bahasa Melayu di Tanah Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Ketiga, Jabatan Penerangan. Jabatan ini berperanan sebagai penyampai maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Ianya dapat membantu kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan falsafah, dasar dan wawasan negara. Keempat, kesihatan. Pusat kesihatan dan hospital dibina bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Kementerian Kesihatan berperanan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Kelima, kemudahan asas. Pihak kerajaan mengambil perhatian terhadap kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat. Kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi keselesaan dan kesihatan masyarakat. Dapat membantu dalam usaha meningkatkan taraf hidup, di samping dapat merapatkan hubungan antara penduduk luar bandar dengan dalam bandar. Kesimpulannya, memang kita tidak dapat menafikan bahawa kemodenan pada masa kini adalah disebabkan atas usaha pemimpin dahulu yang bertungkus lumus dalam memastikan kemodenan negara selepas kemerdekaan. Kita mestilah mencontohi sikap tokoh-tokoh kemerdekaan yang sentiasa menggunakan pelbagai cara dan usaha dalam memastikan negara mencapai kemerdekaan. Dengan kata lain, kita janganlah mudah berputus asa. Anak-anak muda pada zaman ini mestilah sentiasa menghargai jasa tokoh kemerdekaan negara dengan memastikan kedaulatan negara tidak tercemar supaya negara dapat mengikut arus pemodenan negara luar. Rujukan berikut merupakan laman sesawang rujukan saya. Lampiran berikut merupakan tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan negara. Berikut merupakan borang soal selidik yang telah saya edarkan. Sekian.